Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim, amma ba'd. Dihormati pengacara majlis, yang dihormati pengurusi surau, ketua kuasa, tuan imam, para bilal, para asatizah, alim bilal, alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, takdir Allah, dengan kesusunan yang sebaik-baiknya oleh Allah SWT kita dapat dipertemukan pada malam ini. Saya berpuasa macam lambat sangat. Saya selamat daripada Rauf tadi. Trafik teruk sangat dekat dan Raya Karak. Jadi subhanallah, alhamdulillah dapat sampai juga jumpa dengan tuan-tuan pada malam ini. Dan kita akan bincangkan satu perkara, satu tajuk yang sangat merisaukan hati kita, iaitulah berkaitan dengan azab neraka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang yang akan ditakdirkan, orang yang telah ditentukan sebagai ahli neraka ini, azab dia bermula semenjak daripada detik kematian. Mula daripada detik kematian, shalli ala sayyidina Muhammad, dia akan merasai yang disebut sebagai su'ul khatimah, kematian yang jahat. Dalam hadis disampaikan kepada kita oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ya, satu hari Nabi SAW, Sayyidina Muhammad, seorang daripada sahabat Nabi di kalangan orang Ansar telah meninggal di kota Madinah. Dan Nabi SAW panggil para sahabat Sayyidina Muhammad untuk duduk di pinggir kubur selepas ditanam sahabat tersebut. Nabi SAW bagi para sahabat dan duduk. Al-Bara' bin Azib kami cerita, kami duduk di depan Nabi ini seperti tunggul-tunggul kayu. Burung boleh datang hingga kepada kami, duduk fokus tengok kepada apa yang Nabi nak ceritakan. Di tangan Nabi ada sebatang kayu kecil, dan Nabi SAW menggaris-garis di atas tanah. Nabi SAW sebut, Sayyidina Muhammad. Nabi pandang ke langit, Nabi tengok ke bawah, Nabi pandang ke langit 3 kali. Nabi kata, mohon berlindunglah kamu daripada azab kubur. Berlindunglah, mohon berlindunglah kamu daripada azab kubur. Lalu Nabi baca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Tuan-tuan sekalian, kemudian Nabi cerita apa yang jadi kepada sahabat. Nabi cerita bagaimana seseorang yang akan meninggal dunia. Fokus kita malam ini cerita ahli neraka. Jadi saya tinggalkan sebahagian daripada perbincangan mengenai ahli syurga, sebab dalam hadis itu cerita tentang husnul khatimah dan su'ul khatimah. Dia cerita ada pun orang kafir dan orang yang asi, orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang berdosa. Adapun orang kafir ataupun orang berdosa akan datang kepadanya waktu dia nak berpisah daripada dunia, yang pergi kepada alam akhirat ini. Dengan kematian dia akan turun malaikat yang wajahnya hitam bengis. Wajahnya hitam, wajahnya bengis dan begitu menakutkan. Sejauh mata memandang, waktu itu belum datang lagi kepadanya malaikat maut. Dan malaikat-malaikat yang hitam wajah ini, aswad, hitam, Sayyidina Muhammad, yang buruk wajah, yang bengis wajah ini, memukul-mukul tubuh dia, pukul dia, ukhruj, keluar. Malaikat suruh rohnya keluar sendiri. Pukulan malaikat itu sangat menyakitkan.
Sangat sakit. Berselerak rohnya daripada kepala sampai ke kaki, daripada kepala sampai ke kaki, ke kiri dan ke kanan. Bagaimana roh nak keluar? Sedangkan malaikat maut belum cabut nyawanya. Sakit. Terus keluar. Bencinya malaikat kepada orang. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah turun malaikat maut. Sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyatuhan, wahai sallallahu alaihi wasallam, wahai, kalaulah malaikat maut turun kepada orang yang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini turun, ya ayyuhan nafsul khabisah, wahai jiwa yang busuk, wahai jiwa yang keji, kembalilah kepada kemurkaan Tuhan kamu. Lalu tuan-tuan dia rentak rohnya. Seperti mana sallallahu alaihi wasallam Muhammad Nabi sifatkan seperti pemanggang besi yang ada jaring-jaring dia, yang ada duri-duri dia yang melekat di bulu kambing yang basah. Tuan-tuan boleh bayang macam yang ada mungkin ada macam apa, jaring-jaring macam tu, kemudian lekat di bulu yang basah, kemudian direntak macam tu. Bayangkan tercabut bulu-bulu dalam keadaan yang sangat pedih dan sakit. Demikianlah sakitnya keadaan orang yang direntak rohnya, sallallahu. Yang sakitnya mati dalam keadaan su'ul khatimah, menjerit, ya Allah saya yang tahu itu, subhanallah. Malaikat yang tadi, subhanallah, yang hitam tadi bawa bunyi-bunyi yang berbau busuk. Bunyi. Kalau yang tadi orang yang matinya husnul khatimah, malaikat yang sejuk mata memandang itu, dia bawa kain kafan daripada syurga. Kafan daripada syurga. Dibawa wangi-wangian daripada syurga. Rohnya tuan-tuan yang keluar seperti air keluar daripada botol air ini, berebut-rebut malaikat itu. Lalu diletakkan dalam kafan daripada syurga. Dan berebut-rebut malaikat yang duduk di langit itu menunggu-nunggu, mohon pada Allah, ya Allah bagilah roh ini datang daripada arah kami, ya Allah bagilah roh ini datang daripada arah kami. Semua menanti-nanti agar roh itu datang daripada arah dia. Sedangkan yang ini tuan-tuan, selepas direntak rohnya daripada tubuhnya, dilemparkan masuk ke dalam bumi yang berbau busuk, kemudian dibawa naik tuan-tuan. Dan malaikat yang duduk di langit minta pada Allah, ya Allah jangan dia tu lalu daripada arah kami, jangan dia tu lalu daripada arah kami. Semua tak mahu. Lalu tuan-tuan dibawa naik sampai ke langit. Langit itu tuan daripada roh, maksud malaikat yang duduk di langit pertama tuan-tuan berkata apa? Roh siapakah yang busuk ini? Roh siapakah yang busuk ini? Subhanallah. Lalu dia dipanggil dengan nama yang begitu keji. Dipanggil dengan nama yang begitu keji tuan-tuan, seperti mana dia dipanggil panggilan yang keji itu waktu dia hidup di dunia. Tuan-tuan, bila kita mati, malaikat akan panggil kita ni macam mana kelakuan dan perangai kita di dunia. Saya azim. Ulama sebut orang yang memperelokkan muka dia, kan? Elokkanlah wajah kamu, elokkanlah rupa paras kamu, elokkanlah wajah kamu, nescaya tidak akan hilang daripada mata manusia selamanya. Maksudnya takkan lupa cantik. Tapi perelokkanlah akhlak kamu, kata dia, nescaya takkan hilang daripada hati manusia selama-lamanya. Tuan-tuan, orang yang akhlak baik ni orang akan panggil dengan panggilan yang baik. Oh dia ni orang yang dermawan, oh dia ni orang yang sangat baik, oh dia ni orang yang soleh, oh dia ni orang cakap lembut, oh dia ni hati yang baik. Tuan-tuan, itulah yang malaikat akan panggil nanti waktu kita nak melintas daripada langit tu. Kalau orang tu orang yang keji, orang yang busuk, kaki pos motor tu segala, malaikat akan tukar panggil yang sama. Ini kaki pembohong, ini kaki mencuri, ini maksiat, ini kaki tu, ini kaki ini. Panggil yang sangat keji. Malaikat di langit pertama tak sudi untuk membuka tuan-tuan sekalian. Dia panggil langit. Dan waktu tu subhanallah, Allah perintah kepada malaikat untuk melemparkan roh dia balik masuk kepada tanah dan disimpan di dalam penjara bernama, di bawah tanah yang bernama Sijjin. Duduk di bawah tanah, di penjara. Sementara jasad dia sedang diuruskan. Waktu jasad dia sedang diuruskan, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, waktu dia nak dibawa, diusung ke tanah perkuburan, rohnya akan diselitkan kembali ke dalam di antara kain kafan dia. Yang ni dalam riwayat yang lain, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan waktu tu dia menjerit-jerit sepanjang perjalanan dia. Aduh
celaka aku hari ni, celaka aku hari ni, nak bawa aku ke mana ni? Subhanallah. Tuan-tuan, yang jeritan itu, kata Nabi SAW, didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Kalau jin dan manusia dengar jeritan daripada orang yang nak diusung ke dalam perkuburan itu, nescaya mereka akan pengsan ketakutan. Bawa dia, subhanallah, menjerit-jerit ke sepanjang perjalanan. Bila dimasukkan ke dalam kubur, tuan-tuan, maka waktu itu datanglah para malaikat. Datanglah dua malaikat mendudukkan dia. Waktu itu rohnya dimasukkan balik ke dalam jasad. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada kata rohnya, subhanallah, akan masuk seluruh daripada tubuh dia untuk jawab soalan muka nakir. Ada sebagian ulama lagi kata apa? Dia setakat pinggang saja untuk didudukkan, subhanallah, untuk menjawab soalan muka nakir. Oh, tuan-tuan, besar ya semua. Ini yang kita takut ni. Kita boleh bayar. Kubur ni satu tempat yang sangat takut. Allah, ni bukan cerita neraka lagi, ni baru cerita dekat kubur tu. Gelap, subhanallah, sempit, takut, tuan-tuan, takut. Ada seorang, saya tengok satu video Indonesia. Dia selepas ditanam, orang tahu kata dia hidup balik. Bukan dia hidup balik, dia tak mati. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh search dalam internet, mati hidup balik kalau mana rasa tuan-tuan tak ingat. Dia hanyut ke sungai, lepas tu diurungkan jenazah dia pun kemudian tanah. Selepas berapa jam, selepas 8 jam, 11 malam, isteri dia tidur, mimpi, dia minta tolong. Macam tu lah. Dia merayu pergi jumpa balik dengan orang dekat kampung dia, tuan-tuan. Akhirnya dia korek balik. Video dia rakam waktu korek balik tu. Korek balik bersumpur, naik dia balik, tuan-tuan. Waktu naik balik tu, tuan-tuan, berlumpur lah ni. Sebab ada tanah, ada selut macam tu. Yang bulan bagi. Allahuakbar, tuan-tuan. Apa jadi tak tahu, Allahuakbar, sebab video tu berhenti kat situ. Tapi di bawah tu dia cerita, dia kata apa? Orang ni masih hidup sampai sekarang, nama sekian. Dia didapati tidak meninggal sudah silap tanam. Allahuakbar. Dia angkat clear naik tu, okey dah. Alhamdulillah boleh beda, tuan-tuan. Tapi bayangkan waktu dia terjaga daripada pingsan waktu dia duduk dalam kubur. Tuan-tuan bayang, terjaga daripada pingsan waktu duduk dalam kubur. Saya tanyalah seorang doktor. Saya kata, mustahil tak orang tu duduk dalam kubur dia ada udara, dia ada oksigen dapat. Dia kata tak mustahil sebab bawah tanah memang dia ada lubang-lubang, ada oksigen sedikit. Mungkin boleh bertahan sekejap. Kita sekalian masyarakat azimah Allah, tuan-tuan, saya duduk terbayang dia terjaga waktu dia bila dia tersedar daripada pingsan. Allahuakbar, dengan gelap, dengan tanah duduk himpit, dengan kain kafan yang mengikat, tak boleh bergerak dengan baris itu. Allahuakbar, saya tak boleh, malam tu tak boleh tidur, kan? Teringat Nabi besar suruh baca surah Al-Mulk, baca tak tinggal kita tu. Sebab kadang-kadang pengajaran bila kita Allah Rabbi Subhanallah. Tuan-tuan, lalu salli ala Sayyidina Muhammad. Macam jadi orang ni dekat Malaysia lah, tu saya baca akhbar. Orang nak bawa, orang tolak dia nak bawa pergi postmortem lah. Tu nak terjaga, sipik. Kalau terjaga tengok postmortem je lah. Mesti lupa kat sini. Risau tuan-tuan, subhanallah. Nak cerita tak mustahil boleh jadi, kan? Allahumma salli alaihi. Dia tu terjaga tu dalam keadaan dalam gelap. Allah salli alaihi. Takut, tuan-tuan. Ya Allah, subhanallah. Kubur satu tempat yang Allah tunjuk siap-siap dekat kita. Tengok. Lalu kemudian Rasulullah SAW, lalu datanglah malaikat kepada menunduk, bagi dia duduk. Dalam riwayat cerita Sayyidina Asmat, tuan-tuan, bagaimana besarnya tongkat yang dibawa oleh malaikat muka nakir. Beratnya tongkat dia tu. Kalaulah nak diampu, nak dipegang oleh seluruh yang pergi melontar di jamrah, tak akan termampu untuk menahan. Begitu beratnya tu, apa tu tongkat yang dibawa oleh malaikat muka nakir. Dia tanya soalan. Wajah dia biru, matanya wallahu alam, tuan-tuan, wajah dia sangat menakutkan, malaikat muka nakir. Ada seorang ni nak jawab ni, tuan-tuan, bukan nak jawab ni benda kita hafaz. Faham tak? Tu hafaz. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Yang soalan kedua, soalan bocor. Hafaz. Siap tulis dekat kain kapal, tulis kat sini. Nanti kalau ayah mati, letak kain kapal tu, bagi nampak tulisan kat sini, nah dia nak baca. Lepas dia baca macam tu, tuan-tuan. Ada seorang pesan pula kat anak dia, nanti kalau nak simpan air
ayah ni nak tanam ayah tu, ambil kain kapan buruk-buruk sudahlah, yang rukuk tu. Papan tu pun ambil papan buruk sudahlah. Kita pasal apa ayah pasal pelik singgah macam ni, kita buat sudahlah. Jangan nak tahu pasal apa ayah pasal tu. Kita pun nanti bila malaikat mau main nanti, bila malaikat bukan nak kemen nak tanya soalan, kata marah buka sat-sat. Silap ni, dia bukan baru masuk dia lama lah, tengok kain kapal sudah buruk dah. Dia ingat dia boleh main-main macam tu. Tuan-tuan maksudnya, sebab yang nak jawab tu tuan-tuan, bukan daripada perkataan dia yang dia hafaz, tapi daripada amalan yang dia buat di dunia. Lalu ditanya soalan kepada dia tuan-tuan, soalan-soalan Sadiq ala Sayyidina Muhammad, yang kita semua dah mafhum, kita semua dah tahu. Marah buka siapa Tuhan kamu, subhanallah. Tuan-tuan, waktu tu orang yang kafir ni, waktu tu orang yang berdosa ni, dia akan kata, Allah sebut. Tu Nabi SAW sebut nanti. Nabi sebut. Ana la adri, dia kata. Aku tak tahu. Tanya lagi, siapa Tuhan kamu? Ana la adri, dia kata. Aku tak tahu. Dipukul dia tuan-tuan, subhanallah. Sampai masuk ke dalam tanah, Masya Allah, Rabbi, pecah tubuh-tubuh dia. Dicongkel balik naik ke atas. Ditanya lagi soalan, la adri, pukul lagi, subhanallah. Ya Rabbi, tuan-tuan, Sadiq ala Sayyidina Muhammad. Di waktu itu kedengaran dari langit, dia kata apa? Hamba-Ku bercakap bohong, subhanallah. Tuan-tuan, Sadiq ala Sayyidina Muhammad. Ada saya baca satu email waktu itu, seorang perempuan, dia cerita, dia mimpi. Kadang dia dipanggil asbab hidayah. Macam tuan-tuan dapat asbab hidayah ni, Allah nak ubah kita jadi lebih baik. Jadi asbab kepada hidayah. Allah sayang kat kita. Mungkin ada mak kita dekat kampung hidup doa, setiap kali balik dia bersusah hati tengok kita. Duduk doa, ya Allah bagilah hidayah kat anak aku tu, ya Allah bagilah hidayah. Allah makbul doanya, Allah bagi hidayah kat kita. Sila sallallahu alaihi wasallam. Dia mimpi apa tuan-tuan? Dia mimpi dia mati, perempuan. Dia mimpi dia mati, kemudian dia mimpi jenazah dia sedang diuruskan sebagainya. Waktu dimasukkan ke dalam kubur, oleh Allah Sayyidina Muhammad, dia kata datang malaikat yang wajahnya sangat mengerikan. Kemudian dibawa tongkat, yang tongkat itu dia kata, aku tak pandai nak ibaratkan tongkat itu, malaikat aku boleh sebut macam petir. Tongkat itu macam petir. Lalu ditanya soalan kepada aku, siapa Tuhan kamu? Marah, tak siapa Tuhan. Dia kata, aku tahu jawapan itu, tapi aku tak boleh nak sebut. Tak boleh nak keluar kata Allah Tuhan ku, walau aku tahu jawapan. Sebab apa? Sebab di dunia dulu ada benda yang aku buat sampai aku tak mampu nak keluar perkataan itu. Apa dia tuan-tuan? Aku tak tinggal semayang, dia kata, tapi aku suka lewatkan semayang. Dia bukan cerita tinggal semayang, dia cerita lewat semayang. Apa lagi tinggal semayang, dia cerita lewat semayang. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, bila masuk waktu, kita ada options. Tak masuk waktu lagi tak apa, tuan-tuan boleh buat apa saja. Tapi bila masuk waktu semayang, tuan-tuan dah punya pilihan. Sama ada tuan-tuan nak memenuhi jemputan Allah, ataupun tuan-tuan nak buat benda yang tuan-tuan buat. Waktu tu tengok siapa yang besar jadi pilihan tuan-tuan. Tengok depan raja, Allahu Akbar, hayya ala solat, mai semayang sah. Ni tengah buat kerja ni, nak bagi selesai dulu kerja ni. Waktu tu siapa yang besar pilihan tuan-tuan? Kerja ke Allah yang besar? Dia suka tengok TV. Dia suka tengok TV. Dia subhanallah, saya suka tengok TV. Waktu tu TV besar dia. Maka dia tak mampu nak jawab tuan-tuan, Allah Rabbi, Allah Tuhanku. Sebab waktu hidup di dunia, bila ada option Allah panggil dia untuk sembahyang, dia pilih TV lagi daripada Allah. Tuan-tuan, ni cerita ambil pengajaran. Dia faham tak ni? Tak boleh jawab. Dia kata, lalu aku dipukul, dia kata, sampai pecah tubuh badan aku ni. Pecah ni, pedih ni, sakit, dia kata. Kemudian subhanallah, waktu diangkat balik untuk tanya lagi sekali, dia kata, bercantum balik tubuh aku tu dalam keadaan pedih tadi masih berasa. Sakit yang pecah tadi masih berasa lagi. Tuan-tuan sekalian, tanya lagi soalan, tak boleh jawab lagi, pukul lagi, pecah lagi. Kemudian dia minta saja, malaikat, tolonglah hantar aku balik ke dunia. Aku tak buat dah apa yang aku buat dulu. Aku tak buat dah apa yang aku buat dulu. Dia kata apa? Semua orang berdosa minta macam mana kamu minta. Tidak boleh lah. Faham tak? Allahu Akbar. Waktu tu, waktu menyesal. Waktu menyesal. Jaga eloklah, subhanallah. Dan
Baik. Tanya soalan kepada dia. Tak apa jawab. Siapakah lelaki ini yang dia utuskan kepada kamu? Aku tak kenal. Aku tak kenal siapa lelaki. Subhanallah. Waktu itu Salih ala Sayyid Muhammad kedengaran satu suara daripada langit. Dia kata apa? Hamba-ku bercakap bohong, bawakan kepadanya daripada api neraka. Subhanallah. Waktu itu tuan-tuan, dibawakan, maksudnya dibuka pintu daripada kuburnya itu. Pintu dia nampak tempat mana dia duduk dalam neraka. Dibawa batu daripada api neraka. Orang yang meninggalkan semayang dalam satu riwayat yang lain, waktu itu dibawa batu daripada neraka, dipanggang dia siang dan malam. Ukur dagingnya, lekang daging-dagingnya daripada tulang-tulang dia. Subhanallah. Sakit. Panggang. Pusing arah sini. Subhanallah. Dan menjerit dia sakit. Orang yang dapat nikmat tadi, bila dia mati dalam keadaan husnul khatimah, Salih ala Sayyidina Muhammad, dibukakan satu pintu, nampak tempat duduk dalam syurga. Dapat perlu syurga. Bawa permainan yang indah daripada syurga. Dipahamkan permainan yang indah daripada syurga. Lapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Lapang kuburnya sejauh mata memandang. Subhanallah. Kemudian tuan-tuan, beri pakaian-pakaian indah daripada syurga. Buka satu pintu, nampak tempat duduk syurga. Angin daripada syurga masuk. Dah boleh hirup dah bau sedapnya syurga, yang bau kasturi yang dah cerita dalam hadis-hadis tentang hebatnya, wanginya bau syurga. Sampai dah kat kubur tadi. Ya Allah, ni tempat duduk siapa ni? Ini tempat duduk dulu kamu dalam neraka Allah. Tukar, sekarang ini tempat duduk kamu dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, wahai malaikat, bila nak kiamat ni? Bila nak kiamat? Saya lambat lagi nak kiamat. Kenapa? Cepatlah kiamat tu, tak sabar dah nak duduk tempat duduk yang sangat cantik, yang sangat indah. Malaikat kata apa? Tidurlah, tidur. Lihat. Boleh tak nak balik sekejap dekat dunia, lu nak cerita dekat anak isteri yang tu, jangan menangis lah ni, saya sedang seronok kat sini, saya senyamat kat sini. Tidurlah, jangan tidur, kata malaikat. Malaikat tepuk-tepuk tidur, tuan-tuan. Dan dia merasakan panjangnya kuburnya itu sekira-kira 2 rakaat sembahyang. Dan kejap bangun, dah buat urusan di padang mahsyar untuk siap-siap masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang asli, orang yang maksiat, orang yang berdosa, orang yang kafir, Salih ala Sayyidina Muhammad, bila dia tak mampu untuk menjawab soalan munkar nakir, pertamanya kuburnya akan menghimpitnya sehingga berselisih tulang rusuk. Ini cerita permulaan kepada azab. Nak cerita azab kubur, azab neraka, dia mula punca dia azab kat sini. Allahumma salli ala sayyidina. Kuburnya akan menghimpitnya sehingga berselisih tulang rusuk. Dibawa api pula daripada neraka yang dipanggang dia tadi. Kalau orang sana tadi tuan-tuan sekalian, dibawa permainan yang indah untuk dia daripada syurga, dia ni pula dilubang, jadi lubang daripada lubang api neraka yang membakar tubuhnya setiap hari. Dalam kitab cerita tentang ular yang datang mematuk daripada setiap kali daripada waktu semayang. Allahumma salli ala sayyidina. Dibuka satu pintu, nampak tempat duduk dia dalam neraka. Api daripada neraka tu tuan, bahan daripada neraka tu dah mula mai masuk ke bakar tubuhnya waktu duduk dalam kubur lagi. Subhanallah. Menjerit sakit. Tolonglah, sakit. Menjerit, tidak dihiraukan. Malaikat, bila nak kiamat ni malaikat? Malaikat, bila nak kiamat ni? Nampak tanya kiamat? Kenapa tanya kiamat? Tak tahan dah azab. Minta tanya kiamat ni. Jangan kiamatlah malaikat, jangan kiamat. Ni diazab siang dan malam. Ni sampai gugur daging dan tulang-tulang ni, subhanallah. Sampai sakit macam ni. Kenapa minta jangan kiamat? Sebab dizahirkan di depan dia, dia telah nampak tempat duduknya dalam neraka yang lebih dahsyat daripada azabnya waktu dalam kubur ni. Tuan-tuan, cerita dia preparation untuk sampai ke dekat sana, tuan-tuan. Ni berlaku sekarang. Bukan tunggu dekat dalam tu
boleh menghindarkan daripada azab kubur, buat. Sebab apa? Kalau terhindar daripada azab kubur, maka dia akan terhindar daripada azab neraka. Sebab siklus dia macam ni. Waktu Sayyidina Osman nangis dekat kubur, kata para sahabat, kenapa kamu menangis ni? Wahai Sayyidina Osman, kenapa kamu menangis sangat dekat kubur? Tak dengarkah kamu apa yang Nabi telah sebutkan? Subhanallah, ni kubur inilah permulaan kepada akhirat dia. Kalau di sini cantik, maka cantiklah seluruhnya. Tapi kalau buruk di sini, maka buruk celakalah seluruhnya. Subhanallah. Menangis dia dekat kubur. Sedia Allah semua. Kita faham ya? Buat amal. Apa saja perkara yang menyebabkan dia selamatkan. Sedia semua. Kemudian tuan-tuan, sampailah waktunya dia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Sampailah waktu dia bangkitkan di padang mahsyar. Oh, dia azan. Dia azan. Dia azan. Tak. Tak. Berapa tak benar? Saya tanya, dia azan kan? Tak. Tak teringat makan. Allahu Akbar. Miscommunication. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sampailah waktu dia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu tiupan sangkakala yang ketiga. Tiupan sangkakala yang pertama, Nafatul Faza, bunyi yang begitu menakutkan. Lalu kiamat ini panjang. Sallallahu alaihi wasallam. Tiupan sangkakala yang kedua, tiupan yang menghancurkan. Waktu itu bumi-bumi akan bergerak, bukit-bukit akan bergerak macam mana awan, bukit-bukit akan berterbangan macam mana kapas-kapas, langit terbelah, matahari terpadam, bintang-bintang jatuh berguguran, gempa bumi goncangan yang sangat dahsyat, sehingga budak-budak yang rambut hitam berubah menjadi putih, anak-anak orang-orang yang mengandung keguguran, isteri anak ibu-ibu yang sedang menyusukan buang anak-anaknya sebab ketakutan. Tempoh masa yang berapa lama Allah saja mengetahui, ikut kepada kehendak Allah. Goncangan itu berapa lama, wallahu a'lam. Tuan-tuan boleh bayar daripada rambut hitam sampai berubah menjadi putih, itu bukan satu masa yang pendek. Berapa lama masa goncangan itu, wallahu a'lam. Dan tuan-tuan doalah jangan ada pada waktu itu. Dan waktu itu subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah khaskan kepada orang-orang yang sangat dia benci di kalangan orang-orang kafir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sedangkan orang Islam telah dimatikan oleh Allah SWT mudah-mudahan. Tuan-tuan, kemudian dengan perintah daripada Allah, tiupan sangkakala yang ketiga. Selepas Allah dah lapangkan bumi sejauh mata memandang, yang putihnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad seperti kulit yang disamak sebagai tempat perhimpunan. Al-ard bayda, tanah yang putih. Langit waktu itu warnanya kekuning-kuningan. Turun pula tuan-tuan air subhanallah daripada arasy Allah yang menenggelamkan tempat itu selama 40 hari dengan kedalaman 12 hasta. Kita yang tinggal tulang sulbi, tumbuh balik daging, tumbuh balik isi, tumbuh balik ini, memanjang urat-urat, tumbuh balik kulit, dan duduk seperti mana keadaan dia sekarang. Kemudian tuan-tuan Musa Syamat, barulah Allah menghidupkan kembali malaikat Israfil, menghidupkan malaikat pemikul arash, malaikat Mikail dan malaikat Jibril, dihidupkan semula. Kemudian diambil roh-roh manusia seluruhnya dalam satu genggam malaikat yang punya putih dan hitam. Putih itu di kalangan orang mukmin dan hitam itu di kalangan orang kafir. Dilemparkan masuk ke dalam trompet malaikat Israfil dengan perintah daripada Allah. Allah suruh malaikat Israfil tiup sangkakala yang ketiga. Kita dalam bentuk roh itu terbang subhanallah, keluar seperti mana lebah-lebah yang keluar daripada sarang-sarang dia, bertebaran memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Kemudian mencari balik daripada mana jasad dia, masuk ke dalam tanah. Kemudian jumpa jasad, masuk melalui hidung, tebar balik dalam seluruh tubuh subhanallah, menanti perintah daripada Allah untuk hidup. Roh duduk dalam tubuh, belum tentu hidup lagi. Allah perintah untuk hidup, waktu itu baru hidup. Kata Nabi SAW, hadis ini dipetik oleh Imam Ibn Katsir dalam kitabnya An-Nihayah fil Qital wal Malaih. Terbongkar bumi, aku orang pertama yang bangun, kata Nabi SAW. Lalu tuan-tuan, kita semua bangun menyusul daripada Nabi, kemudian bangun dalam keadaan sesak subhanallah, dan mengikut arahan daripada seorang, ada sa'iq nama dia. Saya
bagi arahan. Nanti di padang mahsyar bila tuan-tuan bangun tu terpinga-pinga, tengok tu tak ada Allah. Ni tempat yang confirm kita sampai. Bincang malam ni dua tempat yang confirm kita sampai. Satu, kubur. Allahumma salli ala sayyidina. Satu lagi, padang mahsyar. Sudah. Waktu kiamat belum tentu ada. Mungkin ada negara kita ada, mungkin ada kita tak ada. Mungkin ada rasa, mungkin tak ada rasa. Faham tak? Tapi subhanallah, waktu alam kubur confirm benar. Dia panggil alam barzakh. Walaupun jasad dia tidak dikuburkan, tetapi dia tetap akan merasakan alam barzakh. Bangkit pada masa terpinga-pinga ni, tengok apa jadi apa ni. Dan waktu tu tuan-tuan akan tengok orang-orang berdosa, ada yang bangun dalam keadaan matanya buta, telinganya pekak. Lebih banyak. Kalau mata buta, telinga dengar, okey lagi. Kalau telinga dengar, mata pekak pun okey, mata buta pun okey lagi. Boleh dengar arahan lagi, boleh tahu jadi apa yang jadi dekat surrounding lagi. Tapi akan ada orang bangkit daripada mahsyar, ceritanya dalam keadaan matanya buta, telinganya pekak, apa pun tak tahu apa jadi di sekelilingnya. Sebab apa? Sebab dulu waktu hidup di dunia, dia membutakan matanya dengan kebesaran Allah. Dia membutakan matanya, tuan-tuan sekalian, muslimat, daripada peringatan Allah. Orang suruh buat amal, tak mau. Orang suruh baca Quran, tak mau. Orang suruh tengok tempat sujud, tak mau. Orang suruh tengok tempat jalan pergi ke masjid, tak mau. Orang bagi ni, tuan-tuan sekalian, peringatan daripada Allah, dia tak mau. Dia butakan mata daripada peringatan Allah. Bangkit daripada mahsyar, matanya buta, tuan-tuan sekalian. Telinganya pekak daripada peringatan Allah. Orang sebut macam ni, tak mau dengar. Orang bagi peringatan macam ni, tak mau dengar. Mata telinganya akan dipekakkan oleh Allah daripada mahsyar. Bangkit dalam keadaan mata buta, telinga pekak, subhanallah. Itu tanda-tanda sekejap lagi dia akan diazab. Allahu Akbar, subhanallah. Takut negara tu cerita ni. Berasa ni dalam hati dia orang saja yang takut nak cakap. Nak cakap dia takut. Takut apa? Takut kena tu kita. Memang kan? Kita yang dengar ni dah kira lagi. Kawan yang cakap dia risau. Semua dengar. Allahumma salli ala sayyidina. Bagi tajuk pedihnya azab Allah. Berasa. Faham? Tapi saya tengok poster tu okey kan? Poster ni memang perangai juga kan? Memang dah buat poster. Gambar ustaz 3 orang, forum perdana 3 orang. Lepas tu tulis kat bawah tu tuan besar-besar 5 ke bawah tu, pengkhianat. Tengok tu dah 3 pengkhianat. Padahal tajuk forum tu. Betul hari tu dia bagi saya satu tajuk, forum tajuk ceramah. Cadul jenazah betul. Betul pun cadul jenazah. Tak jam kita tuan-tuan. Tengok malam dulu. Cadul jenazah. Kita dapat 2 orang kata. Risau. Allah. Kena tajuk pula apa? Ahli neraka. Tahu tak? Program ustaz tu besar, program tu dengar dah, ahli neraka. 40 orang lalu baca, ahli neraka, ahli neraka. Hati-hati sikit apa tajuk tu kan. Oh, salli ala sayyidina. Baik. Salli ala sayyidina. Tuan-tuan, bila kita bangkit waktu tu, ada orang berdosa yang diceritakan dalam riwayat bagaimana dia berjalan dengan muka-muka dia. Ini cerita orang berdosa. Bangun, dia berjalan di padang mahsyar dengan muka. Berjalan, dia menyeret mukanya tu di padang mahsyar dalam keadaan kaki dan tangannya di atas. Macam mana subhanallah orang berjalan kaki di atas, muka di bawah ni macam mana? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, macam mana keadaan ni? Macam mana Rasulullah kata apa? Allah yang menjadikan dia berjalan dengan kaki-kaki dia. Tidak mustahil bagi Allah untuk membuat dia untuk jalan dengan muka-muka dia. Pasal apa? Dosa-dosa yang dibuat dia. Allahu Akbar. Ada kelompok-kelompok manusia yang dibangkit di padang mahsyar dengan dosa-dosa masing-masing. Allah. Bila kita dengar benda-benda macam ni, tuan-tuan, cerita dia apa? Cerita nak betul kan ini. Nak jadi sempurna, wallahu a'lam, tak mungkin, tuan-tuan. Tapi bila kita dengar peringatan daripada Allah ni, tuan-tuan, kita nak betulkan diri kita sekadar yang kita mampu. Bila orang cerita dekat kita, salli ala sayyidina, baca surah Al-Mulk, Surah Al-Mulk tu nanti boleh jadi salli ala sayyidina Muhammad
boleh jadi apa? Membantu dia waktu dalam kubur, dia jadi penghalang dia daripada azab neraka Allah SWT dan azab kubur dia, subhanallah. Tuan-tuan, bila dia nak macam ni, jangan tangguh dah. Tadi tuan-tuan dah dengar dah azab kubur tu macam mana? Itu baru sedikit saja daripada azab kubur. Orang yang nikmat kuburnya merasakan seperti mana 2 rakaat sembahyang. Orang yang diazab itu, dia merasakan azabnya itu, duduknya di dalam kubur itu berapa lama dipanjangkan oleh Allah, supaya dia kekal merasa azab. Dah dengarnya dahsyatnya azab dan macam itu, subhanallah. Tapi nak buat apa? Buatlah amal untuk dapat elak daripada azab kubur. Yang pertama adalah baca doa Allah Jalla. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, jauhlah kami, lindungilah kami daripada azab jahannam. Ya Allah, jauhlah kami daripada azab kubur. Ya Allah, jauhlah kami daripada fitnah waktu hidup kami dan fitnah selepas mati kami. Dan jauhlah kami daripada fitnah dajjal. Yang kedua tuan untuk mengelak daripada azab kubur apa dia? Tuan Masya Allah Sayyidina Muhammad baca surah Al-Mulk. Ini dah tinggal ni. Tuan yang mengaji malam ni, subhanallah, ramai yang berlari, alhamdulillah. 20,000 dah. Yang ada malam ni tuan-tuan, satu saya nak minta tolong jangan tinggal surah Al-Mulk. Jangan tinggal. Bila nak baca ni? Baca malam-malam lepas main isyak. Tuan-tuan nak tidur, dia baca waktu nak tidur baca, ataupun sebelum tidur. Salih alaihi wasallam. Waktu nak tidur baca atau sebelum tidur. Waktu nak tidur jenis susah nak baca. Kita ni jenis susah lena, payah lena. Cuba baca Quran. Bis lena tu. Syaitan ni orang. Ayo baca lepas main isyak lagi. Tak balik tu, on the way dah motor tu, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku ala kulli syai'in qadir. Sampai rumah, Subhanallahul azim. Masalah dia apa? Tak hafal ustaz. Hafal lah. Bila nak hafal ni? Terus kita cari macam mana? Laku jenam-jenam ustaz yang hafal. Allah SWT. Faham tak? Kita mau usaha lebih sikit. Buat. Boleh tak? Siapa nak mula baca ilmu mula-mula ni? Cuba kat tangan. 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim. Penat kempen 8 orang je kan? InsyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah kita buat mula start lagi kan? Surah ilmu. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada azab kubur. Mudah-mudahan kubur kita menjadi taman daripada taman syurga. Amin. Mudah-mudahan kubur kita akan dilapangkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita akan mendapat nikmat kubur. Mudah-mudahan dalam kubur itu nikmatnya lebih hebat daripada nikmat waktu kita hidup di muka bumi itu. Kubur kita akan jadi tempat istirahat kita, subhanallah. Dan nikmat sedapnya kubur itu dalam masalah Allah. Mudah-mudahan Allah pilih kita untuk dapat nikmat sebagai masalah orang yang mendapat nikmat kubur, raudhatul min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi pada masyarakat sekalian saya tuan, ada orang yang bangkitnya dalam keadaan berjalan dengan muka-muka dia. Sekalian saya. Tuan-tuan, waktu itu seorang akan berada dalam keadaan takut yang teramat sangat. Aisyah bila dia dengar tentang neraka, dia menangis. Dia kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tak waktu dan ketika seseorang itu akan lupa kepada anak dan isterinya, lupa pada ahli keluarga dia? Ada tak Rasulullah kita bangkit daripada masa nanti dalam keadaan teringat juga anak isteri, cari juga mana anak mana isteri? Allah cerita, kamu akan lari pada anak isteri. Saya nak cadangkan tuan-tuan, cuba kita buat satu benda. Kita selalu duduk di family day, di camping, di misalnya nak buat masak-masak, buat sandwich, buat minum goreng,
Kemudian pergi kelah, pergi pantai, pergi kelah, pergi sungai, buat keluarga. Anak-anak kita pun excited. Seronoknya hujung minggu ni nak pergi apa, excited. Cuba buat satu event keluarga yang namanya Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Dan create seronok Qiyamul Lail tu tuan-tuan, macam mana create seronoknya daripada bikin-bikin. Maksudnya benda ni dah sembang-sembang dah, berapa lama dah. Nanti abang Long kena hafal surah ni, nak prepare nanti kita nak baca permulaan ni. Apa ni, Kak Long tu hafal ni, doa ni, hafal ni doa ni. Nanti kalau dapat ni, nanti akan baca malam tu. Ni jubah ni, beli cantik-cantik tu. Jubah, EJ. Ni baru ni, produk. Beli jubah cantik-cantik, ayah cantik-cantik pun semua ni jubah ni nak pakai. Diikat sebab cantik-cantik pun semua, Ustaz yang siapa. Macam mana? Excited nak pergi hari tu. Tuan-tuan masa hemat, hari tu kita akan bangun ramai-ramai untuk berjaya malam tu awal apa semua tuan-tuan buat event, buat apa ni, ada hadiah, ada apa macam-macam tu create lah sendiri. Hari yang 3 bulan sekali ke, sebulan sekali ke, 6 bulan sekali ke, kita buat tuan-tuan Qiyamul Lail keluarga. Bangkit pukul 4:30 pagi, ayah jadi imam, isteri anak-anak di belakang sekolah yang pakai baju cantik-cantik, yang wangi-wangi dekat situ. Tuan-tuan pula sembahyang sunat tahajud, mana-mana sunat taubat, mana-mana sunat hajat. Lepas tu ayah tu doa pula disebut nama anak seorang-seorang. Ya Allah, anak aku ni, Ya Allah jadikan dia anak soleh, Ya Allah. Ya Allah jadikan dia penyelamatkan kami semua. Ya Allah, kami mohon padamu, Ya Allah, bangkitlah kami sama-sama nanti di padang mahsyar, Ya Allah. Ya Allah, anak-anak isteri-isteri, anak-anak kami ni, Ya Allah jadikanlah kami ni nanti bangkit di padang mahsyar sama-sama dengan Nabi kami Rasulullah SAW. Ya Allah, Ya Allah, bangkit kami bagi sama-sama. Kami tak mau anak kami seorang duduk sana, seorang duduk sana yang kami tak tahu Allah puncak dia. Ya Allah, jadikan kami ni ahli keluarga yang akan masuk syurga ramai-ramai sama-sama, Ya Allah. Ya Allah, jangan jadi di kalangan ahli kami ni yang akan masuk neraka seorang kami tak mau, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah, Ya Allah, jadikan kami ni semua jadi ahli syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, bangkitlah kami satu keluarga dekat dengan Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Tuan, cukup buat dia tu. Cukup buat. Masa kita dah buat dulu. Tak puji pun. Dia puji juga. Dia kata Ustaz, dah suruh bangkit abang-abang Ustaz. Saya pun tak puji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ubahlah keluarga kita. Cuba ubah. Kita ni tak boleh jadi macam orang tak mengaji. Sebab kita jadi orang mengaji. Kita jadi orang duduk masjid. Kita selalu dengar kuliah tazkirah. Amalan kita tak boleh sama macam amalan orang tak mengaji. Sebab kita selalu dengar peringatan. Dan peringatan itu bukan setakat kita seorang-seorang. Betapa seorang lelaki yang pergi dengan dosa yang begitu besar. Kata hadis dalam satu riwayat, seorang lelaki yang pergi depan Allah dengan dosa yang begitu besar kerana membiarkan anak dan isterinya dalam kejahilan. Dia pergi dengan dosa sangat besar sebab apa anak isteri dia jahil. Dia suruh-suruh tukang haji. Yang anak duduk rumah tengah tengok TV. Yang isteri duduk rumah tengah tengok dia balik. Terus dia suruh-suruh duduk pulang. Akhirnya dia pergi depan Allah bawa dosa yang sangat besar sebab anak dia tidak berada dalam. Tuan-tuan, bangkit pada mahsyar. Kata Nabi SAW, ada 3 waktu yang seseorang itu akan lupa kepada anak dan isteri. Sebab apa? Sebab takut sangat. Saya tak boleh bayang keadaan daripada mahsyar macam mana. Dan nak bagi gambaran kepada tuan-tuan pun saya tak mampu. Nabi SAW itu cerita. Bila kita baca hadis ni tuan-tuan, yang Nabi itu cerita tentang gambaran mahsyar ni, dia menusuk dalam hati kita sebab itu kalam Nabi. Tapi kalam yang saya nak sampai di kalam manusia, dia tak sama macam kalam Nabi. Harap-harap dia boleh sentuh hati. Saya mana? Bangkit daripada mahsyar, subhanallah, kita ni bersesak-sesak, berimpit-rimpit. Masing-masing cuba bayangkan nak ambil nafas daripada atas sebab orang terlalu ramai. Kita tak nampak hujung. Tuan-tuan boleh bayangkan bangkit dalam keadaan semua bersesak. Hujungnya tak tahu di mana. Nak Allah nak lari daripada sesak tu tak dapat. Dalam keadaan tenggelam penuh tuan-tuan disebabkan matahari duduk tuan-tuan di atas kepala. Sehingga waktu tu gambaran yang Nabi SAW sebut, kamu akan menangis sehingga habis kering air mata kamu dan berganti dengan air mata darah. Dahsyatnya waktu itu semua. Semua orang berharap Allah tengok dia. Rabbi salim, Rabbi salim, Rabbi salim, Rabbi salim itu disebut. Tuhanku kesianlah dekat aku, Tuhanku kasihanilah aku, wahai Tuhanku tolonglah aku, wahai Tuhanku tolonglah aku. Pandanglah aku, tengoklah aku, tapi apa lebihnya kita ni Allah nak pandang kita. Semayang tak pernah khusyuk, tahajud tak pernah bangun Quran, tak boleh nak baca sembahyang sunat pun malah nak buat.
Dalam juta manusia tuan-tuan, tak ada lebih sikit pun kita ni orang nak pandang, Allah nak bagi keistimewaan dekat kita. Lemah. Itu pun dah dahsyat. Waktu tu pun dah sangat dahsyat. Tiba-tiba tuan-tuan, Musa ala Sayyidina Muhammad tengok-tengok di langit, dah mula nampak bayang-bayang kitab-kitab amal sudah mula turun. Ini waktu sangat menakutkan, waktu kritikal. Tuan-tuan tak ingat apa-apa dah waktu itu. Malaikat dua harap tolonglah ya Allah, bagilah surat Al-Amal aku jatuh sebelah tangan kanan ya Allah. Kalau dia jatuh surat Al-Amal itu sebelah tangan kiri, Allah, celakalah kami hari ini, alangkah baiknya kalau kami jadi binatang saja. Dan sebab bila dia dapat surat Al-Amal tangan kiri, menunjukkan bahawa dia bakal mendapat neraka Allah SWT. Setiap daripada amal yang akan disoal satu lebih satu secara terperinci. Orang dapat surat Al-Amal tangan kanan, mungkin saja dia sudah tidak disoal jawab lagi, terus dia masuk syurga Allah. Dosa ada, Allah tak mau pandang, terus dia masuk syurga Allah. Muhammad, itu pintu syurga di sebelah kanan. Bawa umat kamu yang masuk syurga tanpa hisab. Masuk mereka daripada syurga, pintu syurga di sebelah kanan. Subhanallah. Lega ni dosa tak mau tengok kan? Dosa tak mau tengok lah. Tu yang masuk syurga Allah. Allahu Rabbi Subhanallah. Seronoknya, leganya, Masya Allah Rabbi Masya. Tapi kalau dapat surat Al-Amal sebelah kiri, tuan-tuan boleh bayang satu. Ni 10 sen. Dapat daripada mana? Siapa bagi? Halal ke haram? Belajar ke mana? Siapa kata halal? Pergi cari orang yang kata halal. Berapa banyak ni? 10 sen. Allahumma salli ala Muhammad. Kita ni tuan-tuan, kalau pergi kerja pukul 8 sampai pukul 5 tu, tengok setiap hari kerja 8 pukul 5 tu kira okey cantik kan? Ini orang baik lah ni, pukul 8 pukul 5 balik, pukul 8 pukul 5 balik. Ni kira orang okey cantik ni. Tapi tuan-tuan, kita tengok sehari dia dapat cantik. Cuba perinci kan. Nah, masuk pukul 8 okay. Sehari pukul 9 keluar, pergi makan, pergi minum. Cuba perinci. Oh, peruntukan sejam. Ada hari-hari dia, yang dia balik pukul, yang dia balik sejam subuh, yang dia balik sejam setengah. Ada waktu tu dia ambil satu daripada paper clip dia, yang dia ambil balik ke rumah dia. Kalau perinci, mesti jumpa. Demikianlah orang yang dapat surat Al-Amal di tangan kiri. Allah akan perinci setiap pada setiap yang dia buat untuk hidup di dalam Allah. Faham kan? Takut. Waktu mana yang kedua ni, yang seorang itu akan lupa daripada anak isteri dan keluarga dia, waktu mana? Yang dia berada dalam keadaan ketakutan teramat sangat. Waktu nak ditimbang amal dia. Selagi amal dia tidak berat sebelah kanan melebihi daripada sebab sebelah kiri dia, maka waktu itu tuan-tuan dia berada dalam ketakutan yang teramat sangat. Apa nak timbang? Nak timbang tu apa kita buat nanti ya? Yang ketiga waktu mana tuan-tuan? Waktu Musalli ala Sayyidina Muhammad, kata Nabi SAW, waktu seseorang itu nak melintas di titian sirat. Selagi dia tak sampai kepada hujung sana, selagi itu dia berada dalam ketakutan yang teramat sangat. Takut dia jatuh kepada neraka. Sebab bila jatuh, dia akan naik balik daripada punca dia. Kemudian berjalan lagi, dosanya ada di kiri dan kanan, ada besi cakuk yang duk cakuk dia supaya dia jatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Dosa jatuh, bakar, azab, naik balik, jalan lagi. Dosa jatuh lagi, bakar, azab, naik balik. Dosa bakar, Allahu Akbar. Kan? Takut sallallahu alaihi wasallam. Pasal kita jadi dosa. Ada dosa tak? Tak tahu lah semenjak jadi dikir surau ni, alhamdulillah. Semenjak pelantikan bangun ni, saya dikir surau macam tak ada dosa. Siapa tahu? Allah. Tak merasa dosa itu menunjukkan kita punya banyak dosa. Ini kan? Salah satu daripada ujian kepada orang yang mengaji, orang menuntut ilmu, ialah dia mula hilang rasa dosa. Sebab sepatutnya bila dia makin dekat dengan Allah, dia mula merasakan dosa dia terlalu banyak. Lagi dia makin mengaji, lagi dia rasa dosa banyak. Lagi dia mengaji, lagi rasa. Itu sebenarnya tuan-tuan, maksud dia apa? Ilmu dia menjadi manfaat untuk dia. Tapi kalau dia makin mengaji, dia rasa macam dia tak ada dosa. Ia menunjukkan fitnah sedang berlaku pada diri dia.
Faham? Kemudian tuan-tuan, waktu itu Salli ala Sayyidina Muhammad, Allah panggil neraka. Neraka tegak. Neraka. Waktu neraka tegak tu tuan-tuan, hitam dari neraka. Hitam. Abu Hurairah cerita sifat neraka. Tuan-tuan, baru ni dia share dalam video Salli ala Sayyidina Muhammad. Satu video seorang pakar gunung berapi. Dia pakai suit gunung berapi tu. Dia berdiri di jurang gunung berapi. Dia tu jurang gunung berapi tu, lubang gunung berapi tu luas, kawah gunung berapi tu. Dan buah-buah daripada api, tuan-tuan, dia punya letusan itu sudah sebesar biji rumah, sebesar rumah dulu, besar dia. Dia kecil tu yang di jurang tu, yang letup yang belum tu tuan-tuan, sebesar satu rumah, warnanya merah. Kau kan tengok tu boleh sampai jadi gelap mata. Sebab apa? Sebab panas dia bahang tu, kemerahan daripada api. Tuan-tuan, itu pun saya ingat kalau kita jatuh kalau jadi apa? Saya rasa itu api yang paling panas dalam dunia pun. Okay? Ingat tak? Warna dia apa? Abu Hurairah cerita dalam riwayat, api neraka dipanaskan oleh Allah 100 tahun sehingga dia menjadi kemerahan. Habis lagi, dipanaskan di atasnya lagi 100 tahun sehingga menjadi keputihan. Tak ada jumpa ada api warna putih. Tak pernah. Cukup lagi, tak lagi. Dipanaskan lagi di atasnya sehingga dia menjadi hitam. Tak pernah dalam hidup kita jumpa api warna hitam. Nanti kita akan jumpa dalam neraka. Orang yang duduk dalam neraka, apinya membakar api itu bukan cerah. Cahaya yang keluar daripada api itu tuan-tuan, warnanya hitam. Orang yang duduk dalam neraka ini gelap keadaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Neraka ada mata. Dalam riwayat hadis yang dipetik oleh Imam Ibnu Katsir, cerita 70,000 malaikat datang seret neraka tu bawa depan Allah. Kita waktu tu duduk Salli ala Sayyidina Muhammad. Semua masing-masing duduk kecoh, duduk tunggu kitab, duduk tunggu nak ditimbang amal. Semua dah beratur, sofa, semua dah beratur dah. Semua duduk dalam saf dah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang malaikat tu, yang makhluk Allah di langit pertama pemula dah turun dah. Dia duduk menghimpun lagi, makin ramai dah tempat di padang mahsyar. Turun lagi makhluk Allah di langit kedua, langit ketiga, yang jumlahnya lebih ramai daripada langit yang sebelumnya. Semua berhimpun makin tetap, makin sedap, makin padatlah tempat tu. Semua dah mula duduk sesuaikan diri dalam keadaan beratur. Saffan. Buat apa ni? Sedang menunggu Allah nak pasang nanti timbang amal. Allah nak pasang mizan. Neraka tegak, malaikat mesti bawa dia. Bila neraka tegak saja leher dia waktu tu, Allah cerita kamu semua akan jatuh melutut. Sebab takut neraka. Mula menangis. Allah SWT. Allah, neraka ada mata. Neraka punya mata. Neraka punya suara. Suara bunyi yang begitu menakutkan. Neraka punya mata. Dia akan mau merhati sejauh daripada memandang, sejauh memati siapa di kalangan ahli dia. Allah kata boleh bayangkan waktu itu. Tak berani angkat kepala. Keluar daripada neraka tu leher. Keluar satu leher macam lehernya burung. Mematuk-matuk orang yang akan masuk neraka tanpa hisab. Tak mau bincang. Ambil, balik masuk dalam neraka Allah. Tuan-tuan boleh bayang kecoh kita menjerit apabila leher itu sudah mai dekat dengan kita subhanallah, dan ambil orang di sebelah kita waktu itu. Tuan-tuan boleh bayang kecoh dia waktu itu. Allahu Akbar, semua orang takut leher itu datang dan ambil kita masuk ke dalam neraka. Allah, itu keadaan dahsyatnya mahsyar waktu neraka ditegakkan. Allahu Akbar, subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Takut, jatuh melutut. Tiba-tiba tuan-tuan, Allah jemput orang yang terbangun, beberapa orang. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan
lahum yunfiqun. Siapa orang yang ni? Orang yang merenggangkan rusuk-rusuk dia pada malam hari. Waktu malam sedang tidur, dia bangun bermunajat kepada Allah dalam keadaan takut, khauf, takut. Siapa ni? Orang yang bangun qiyamul lail. Waktu tuan-tuan nak selamat tolonglah, subhanallah, bangunlah qiyamul lail. Apa ni? Orang yang bangun qiyamul lail. Waktu tuan-tuan nak selamat tolonglah, subhanallah, bangunlah qiyamul lail. Paksa diri. Benda-benda mula memang kena paksa sebab kita tak biasa. Kita tak biasa. Tuan-tuan tak biasa dia berjogging. Cuba pergi jogging sekali tuan-tuan, dia cekang habis buat orang sakit. Esok tu nak buat lagi dah. Orang kalah dia tak buat dah. Tapi orang yang nak sihat lagi, dia buat lagi, dia buat lagi. Lama-lama dia sakit dah. Hilang dah sakit tu. Macam tu je dia dengan amal. Mula-mula nak buat rasa tak sedap, tak selesa. Tak bangun tahajud bukan senang. Oh, subhanallah. Faham tak? Tapi sampai satu tahap, kalau dia tak buat, dia akan rasa macam tak selesa. Tuan-tuan macam ni, saya semangat. Tuan-tuan dengar saya cakap dia. Kalau kita bangun, kita terlupa, kita terlajak tidur. Jaga-jaga tuan-tuan dah pukul 7.30, jaga-jaga dah pukul 8, dah habis waktu subuh. Tuan-tuan perasan tak, sehari-hari tu kita akan down. Kita akan rasa tak seronok. Apa kita buat pun dia semua tak ada. Betul tak? Tak dapat belajar subuh. Faham tak? Itu cerita orang tak gaji. Cerita orang tak main masjid macam kita. Cerita kita orang yang selalu main masjid, main ngaji ni tuan-tuan. Kalau tak sedar sembahyang tahajud, hari tu dia akan jadi down. Apa dia buat pun tak kena. Itu cerita kita. Faham? Jaga-jaga tengok-tengok dah azan subuh, Allahu Akbar, ya Allah Rabbi subhanallah, tak sempat tahajud, subhanallah. Waktu tu dia hisap diri dia, apa dosa aku buat semalam sampai Allah tak izin aku bangun tahajud semalam ni, masa apa? Apa dosa aku buat semalam ni? Sampai Allah tak panggil aku untuk bangun untuk tahajud kepada dia, masya-Allah. Tak faham tak? Menyebabkan sehari-hari tu dia rasa down, dia rasa tak seronok, dia rasa tak syok. Masa apa? Masa Allah tak jemput dia untuk tahajud. Tu kita sepatutnya. Kau muslimat, boleh tak lah? Angguk pun tak boleh pun tak. Allah, tuan-tuan, bukanlah suruh buat banyak-banyak, 2 rakaat je. Jaga 2 rakaat. Boleh tak? Saja. Baik, kita ni tak masuk mata lagi. Dah buang pun. Baik, salia al-jannah, tuan-tuan. Bila neraka tegak, salia al-jannah, kita semua jatuh melutut sebab takut. Waktu itu bermulalah azab. Bermulalah nak timbang amal. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila seseorang itu nak dilempar ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Seorang tu bila dia dilempar ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi Muhammad, kemudian api akan membakar dia. Itu penerangkan akan mudah membakar dia. Tidak ada daging yang akan menempel di tulang-tulang, melainkan semuanya akan hangus, terbakar dan binasa. Bila masuk di dalam api neraka, daging-daging yang mula lekang daripada tulang-tulang, dan daging itu akan dibakar sampai hitam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Neraka dipanggil Jahannam. Pasal apa Jahannam? Jahannam ini kalau dalam bahasa dia bermaksud satu benda yang sangat dalam. Saya Ba'il qabr, dalam sangat. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isami'a wajbatan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam tadruna ma hadha? Qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala hadhihi hajar, hadhihi hajar zumiya bihi fi an-nar, zumiya fi an-nar mundu 70 kharifan fa huwa yahwi fi an-nar al-an hatta intaha ila
qa'riha. Kami dulu pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kami terdengar sesuatu suara yang jatuh. Nabi SAW lantas bertanya, tahukah kalian apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Nabi SAW bersabda, itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun lalu. Dan batu itu tersebut baru sampai ke dasar neraka saat. Daripada pintu neraka tu, batu tu balik 70 tahun baru sampai dasar. Hadis sahih. Betul dia bayar. Sebab tu dalam riwayat cerita ahli neraka, bila dia bakar dalam neraka ni, dia panjat, dia cuba nak panjat daripada jurang dia tu untuk keluar, tapi dia akan dijatuhkan balik selagi dia tidak habis selesai dari neraka. Allahumma salli ala sayyidina. Dalam Al-Quran Allah sebut wassalli asma. Idza qu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan, idza qu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka akan mendengar suara neraka yang sangat mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Neraka itu sifat dia menggelegak. Tuan-tuan, nak bayang tadi saya sebut tentang Salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka duduk di jurang daripada gunung berapi itu, yang puak-puak menggelegak, tuan-tuan. Yang besar itu saja tuan-tuan, ada sedikit macam rumah dan warnanya merah. Neraka bukan merah. Merah sudah lepas dah daripada neraka tu. Merah bawa kepada putih, bawa kepada hitam. Dan kalau yang api daripada gunung berapi itu pun letusan daripada sebesar rumah, tuan-tuan boleh bayangkan macam mana menggelegaknya api neraka. Yang dalamnya 70 tahun baru nak sampai seperti batu. Allahumma salli ala Muhammad. Menggelegak dalam riwayat sebut sebesar istana dia punya letusan tu sebesar istana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Rabi' bin Anas radhiyallahu anhu, salli ala Sayyidina Muhammad. Dia cerita apa? Esakan tangis orang yang jadi ahli neraka. Dia berupa nafas panjang dalam tenggorokan, tangisan dengan suara keras yang keluar daripada dada, macam bunyi himar, macam bunyi kaldai. Ini daripada dada. Menangis. Menangis ini sampai ke tahap mereka akan berputus asa. Tak ada. Dah tak ada. Salli ala Sayyidina Muhammad. Menangis pun tak ada apa dah. Orang yang duduk di dalam neraka ni, tuan-tuan, untuk memaksimumkan panasnya, supaya panas ini dia jadi terlalu panas dan dia tak akan kurang panasnya. Allah cerita dalam Quran, tuan-tuan, alaihim narun muqsadah. Apa dia, tuan-tuan? Di atas mereka tu, tuan-tuan, di atas neraka itu akan tertutup rapat. Tertutup rapat supaya apa? Supaya bahan tak keluar yang akan mengurangkan panas di neraka. Dia panas di neraka tu akan pusing kat dalam tu, subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu ayat, innaha alaihim muqsadah fi amalin mumaddadah. Sesungguhnya api neraka itu tutup rapat di atas mereka dan mereka akan terikat pada tiang-tiang yang panjang melintang. Itu sifatnya ahli neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pakaian ahli neraka ni macam mana? Pakaian ahli neraka pula, tuan-tuan, daripada tembaga besi. Dengan muka mereka akan tertutup dengan api. Tembaga besi itu tujuannya supaya dia merasa lebih panas. Panas daripada tu dah bakar dia dah. Dipakaikan pakaian yang tembaga tu supaya dia merasa lebih panas daripada tu sebab dia benar azab. Ya Allah, Rabbi subhanallah, tuan-tuan, tolonglah. Jangan sekali pun nak fikir masuk neraka tu. Jangan rasa satu saat pun. Jangan fikir walau satu saat nak duduk dalam neraka. Kita takkan tahan untuk berada dalam azab yang neraka. Seringan-ringan azab. Sallallahu alaihi wasallam. Diletakkan batu di bawah tapak kakinya hingga menggelegak otak. Itu seringan azab. Kalau letak batu di bawah tapak kaki,
menggelegak otak. Dia nak cerita apa? Nak cerita kalau otak yang paling jauh daripada tapak kaki pun menggelegak, tuan-tuan bayang apa yang akan jadi kepada kaki. Otak paling jauh daripada tapak kaki pun menggelegak, bayangkan apa yang akan jadi kepada kulit-kulitnya. Bayangkan apa yang jadi kepada tulang. Tuan-tuan, tak payah lama dibuka stov kat rumah, dapur gas, letak jari seminit je. Seminit, tak payah lama, ambil seminit, 60 second. Tak jari, 60 seminit. Kita tengok apa akan jadi kat jari. Bayang kan? Dia mula lekang, dia mula mengecut. Tidak ni. Ni, kuku ni akan mula lekang daripada isi dia. Sekejap lagi dia akan melepuh. Tak silap. Boleh tahan lagi dia mula akan merekod. Subhanallah. Panas. Itu api stov yang hanya seminit. Tuan-tuan boleh bayang api neraka yang panas dia. Kalau seseorang ahli neraka ini diangkat dia dan diletakkan di api yang paling panas dalam dunia, dia boleh rehat, dia boleh tidur, disebabkan sejuknya api yang paling panas dalam dunia berbanding dengan api neraka. Berapa lama ni? Allahu Akbar, subhanallah. Satu hari akhirat, al-musanah dunia, 1000 tahun di dunia. Allahu Akbar. Jangan fikir awal satu saat. Jangan kata apa, tak apa, kita orang Islam, nanti masuk neraka dulu, ujung-ujung masuk syurga juga. Tahu tak? Lihat. Kita takkan tahan walau sesaat dalam neraka. Dan dalam neraka tak ada makanan. Ada sungai-sungai daripada neraka, daripada darah dan tanah, busuk. Kalau satu pakaian ahli neraka digantung, maka busuk satu dunia. Dia ambil satu pakaian daripada neraka, digantungkan, maka busuk seluruh dunia. Kalaulah satu lubang dibuka daripada neraka, maka dia akan membakar habis dunia ni subhanallah. Betul? Lapar, nak makan. Nak makan, ya Allah, lapar ya Allah. Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah. Saya sebut. La'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minha al-butun fasharibuna 'alayhi min al-hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yawmiddin. Lapar, makan. Nabi makan. Makanlah kamu daripada buah zakum. Itu makanan ahli neraka. Tuan-tuan, baru ni dia patut sebar dalam internet tunjuk satu buah berduri, dia kata itulah buah zakum dalam neraka. Tak betul kan? Buah dalam neraka takkan tuan-tuan tengok di dunia. Buah dalam syurga pun tuan-tuan takkan tengok dalam dunia. Sebab apa yang ada di akhirat itu, ini lebih daripada apa yang kita pernah lihat dan lebih daripada apa yang kita fikir di kepala. Tapi Allah cerita sifatnya berduri tajam, pahit. Makan ini tuan-tuan bukan menghilangkan lapar. Ni bocor kerongkong-kerongkong dia sebab tajamnya buah tu. Itu pun dipenuhkan perutnya dengan buah tu. Macam mana? Sumbat, sumbat, sumbat. Penuh perut dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dahaga ya Allah, dahaga. Fasyaribun alaihi minal hamim. Diberi minum daripada hamim. Hamim ni air yang sangat panas. Itu air minuman ahli neraka. Allah cerita sifatnya surah Al-Kahfi. Wa iyastaghithu yughatu bima'in kalbul yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Apabila tuan-tuan maksud jemaah, Allah kata apa? Bila mereka meminta pertolongan sebab dahaga, maka mereka akan diberikan minuman seperti mana tembaga yang cair. Tembaga dicairkan, kemudian dituang masuk ke dalam mulutnya sehingga tembaga itu membakar wajah-wajah mereka. Itu pun dia minum macam hamim. Minum fasyurbal him. Dia minum macam mana unta yang dahaga. Unta dahaga minum macam tu. Minum.
Kenapa minum sampai macam tu? Bukan hilang dahaga, bocor kerongkong, bakar muka minuman tu, membakar perut-perut dia, bocor keluar daripada perut dia, panas je air tu tuan-tuan sekalian. Tapi minum dia macam muntah dahaga. Sebab apa? Sebab hadza nuzuluhum yaumadin. Itu sahaja minuman hidangan yang akan diberikan kepada dia sebagai ahli neraka. Ada makanan lain. Makan, tak makan sudah. Allahumma salli ala Muhammad. Dibayar makanan. Allah bagi gambaran ahli neraka macam tu. Banyak lagi tuan-tuan cerita-cerita tentang neraka yang sangat menakutkan kita sebagai ancaman supaya kita tak buat maksiat kepada Allah. Faham tak ni? Cerita dia apa? Bila kita main menuntut ilmu, kita akan cari jalan supaya kita tak jadi ahli neraka Allah. Apa saja perkara yang boleh menyebabkan kita masuk syurga, apa? Orang kata, orang ajar dekat kita, saya semat man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dakhil jannah illa an yamut. Siapa yang baca ayat kursi setiap kali lepas sembahyang dia, maka tidak akan ada apa-apa yang akan menghalangnya daripada masuk syurga melainkan mati. Mati saja yang dua halang dia masuk syurga. Lah ni dia tak masuk syurga lagi sebab dia tak mati. Nanti dia mati, dia akan dimasukkan dalam syurga Allah. Siapa janji ni? Nabi janji. Nabi pernah mungkin tak janji dah? Nabi tak mungkin janji. Sebab apa? Sebab perkataan Nabi itu tidak lain melainkan illa wahyu yuha, malaikat wahyu daripada Allah. Dan Allah tak pernah mungkin janji dia. Siapa baca ayat kursi, Allah akan bagi dari syurga semua. Dengar, buat. Nabi SAW kata apa? Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yaqtamiha 10 marratan banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang baca qul huwallahu ahad sampai habis 10 kali, maka Allah akan membina baginya satu istana dalam syurga. Nak bagi masuk syurga. Faham tak? Dia dengar, dia buat. Nabi SAW kata man hafiza 4 raka'atin, siapa yang menjaga 4 rakaat qabla dhuhri wa 4 ba'daha, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas pada zuhur, maka haram Allah Ta'ala an-nar, maka Allah akan mengharamkan jasadnya pada neraka. Tak masuk neraka kan? Tak masuk neraka? Kan masuk neraka? Astagfirullahaladzim. Tak mau masuk neraka. Ni Nabi dah ajar dekat kita macam mana cara untuk tidak masuk neraka, supaya Allah haramkan dia daripada masuk neraka Allah. Buat apa? Sebelum zuhur 4 rakaat sembahyang sunat, selepas zuhur 4 rakaat sembahyang sunat. Buat. Cari jalan tu. Cari jalan tu. Pasal apa? Pasal takut. Faham tak tuan-tuan muslimat? Banyak lagi tuan-tuan amalan-amalan yang akan menghindarkan kita daripada neraka Allah. Main mengaji kita tahu. Dan apa saja yang Nabi cerita amalan yang boleh menyebabkan kita terhindar daripada neraka Allah, kita buat. Dan kita tak mau tinggal sebab kita doa pada Allah sungguh-sungguh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa dengan dia pada setiap hari. Mudah-mudahan Allah terima kita sebagai ahli syurga. Amin. Mudah-mudahan Musalli ala Sayyidina Muhammad, Allah pilih kita di kalangan hamba dia yang akan duduk di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Musalli ala Sayyidina Muhammad, Allah jauhkan kita daripada neraka Allah. Mudah-mudahan ya Allah, golongkanlah kami dalam golongan orang yang dapat masuk ke syurga-Mu tanpa hisab. Ya Allah, golongkanlah kami dalam golongan orang yang dapat masuk ke syurga-Mu tanpa hisab. Ya Allah, ya Allah, golongkanlah kami dalam golongan orang yang dapat masuk ke syurga-Mu tanpa hisab. Ya Allah, sebab kami tahu ya Allah, kalau kami dihisab ya Allah, dosa kami banyak ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami tahu dosa kami banyak ya Allah. Apa yang Kau suruh kami langgar ya Allah, apa yang Kau larang kami buat ya Allah. Sebab kami ya Allah, kami sangat lemah ya Allah, kami dhaif ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah, pimpinlah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah, redhalah kami ya Allah. Bimbinglah kami daripada melakukan kemaksiatan kepada-Mu ya Allah. Kedoronglah kami kepada ke arah kebaikan di sisi-Mu ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah, jika Engkau dah ampunlah dosa kami, siapa lagi yang ampun dosa kami ya Allah. Ampun dosa kami ya Allah. Redhalah kami untuk syurga-Mu ya Allah. Redhalah kami untuk syurga-Mu ya Allah. Redhalah kami untuk segera menjauhkan kami daripada neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah saya minta ampun, minta maaf ada salah dan silap. Mudah-mudahan apa kita kongsikan pada hari ini menjadi manfaat untuk kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita dikurniakan Allah syurga Allah. Mudah-mudahan bisa dijauhkan oleh Allah dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ada